Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat kita bertemu sekali lagi untuk kita meneruskan pengajian kita menggunakan kitab buku 132 langkah penyucian jiwa. Jadi kita telah bercuti selama 4 hari, kita berehat sekejap. Jadi malam ni kita sambung balik. Jadi tadi minta maaf, ada line tak apa elok, ada sekejap tak ada, sekejap ada. Jadi putus 2 kali tadi. Ni kira kali ketiga lah, cubaan kali ketiga. Mudah-mudahan okey tuan-tuan semua, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi malam ni insya-Allah kita sambung kepada buku kita ni 132 langkah penyucian jiwa ni, karangan Asy-Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Pada malam ni insya-Allah kita masuk kepada bawah tajuk ataupun pelajaran yang ke-21 di bawah tajuk harta yang syubhah dan harta yang haram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita maklum dan kita ketahui, antara benda yang penting dalam hidup kita ni harta. Harta ni merupakan salah satu daripada 5 perkara yang termasuk di dalam perkara-perkara besar dalam agama kita, yang dipanggil sebagai Al-Kulliyatul Khams. 5 benda besar dalam agama. Yang pertama, agama kita ni datang untuk hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua dia panggil hifzul akli, iaitu menjaga akal. Yang ketiga hifzul ruh, hifzul nafsi, iaitu menjaga diri, roh, menjaga jiwa. Yang keempat, agama ni juga datang untuk hifzul mal, menjaga harta. Dan yang kelima iaitu hifzul nasab, iaitu menjaga nasab. Jadi ada 5 perkara yang besar di dalam agama kita, iaitu jaga agama, jaga akal, jaga roh jiwa, jaga harta, dan juga jaga nasab keturunan. Jadi sebab itu ada syariat. Setiap 5 ni ada hukum tertentu. Kenapa dijaga hukum untuk menjaga agama, iaitu antaranya ialah orang yang murtad ada hukumannya, dibunuh. Kan? Kenapa? Kerana orang murtad ni bahaya, lebih bahaya lagi daripada kafir asli. Orang yang untuk menjaga nyawa, disyariatkan supaya siapa yang bunuh orang balas balik bunuh, dia panggil qisas. Kan? Siapa yang lukakan orang, dilukakan balik dia. Untuk menjaga akal, disyariatkan supaya diharamkan benda-benda yang memabukkan, yang boleh menghilangkan akal dan sebagainya. Untuk mensyariatkan sebagai syariat harta ni, ada undang-undang yang berkaitan dengan harta yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga syariat yang berkaitan dengan nasab, ada undang-undang ataupun syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni insya-Allah kita akan belajar perkara yang berkaitan dengan harta yang syubhat dan harta yang haram. Baik, kita baca tuan-tuan semua pada muka surat 37. Bagi yang ada buku, sila lihat pada muka surat 37. Harta yang diharamkan sesuatu yang segala sumbernya adalah daripada perkara yang diharamkan. Contohnya ialah orang yang terlibat dalam industri arak, sama ada sebagai penjual, pengilang dan sebagainya, maka harta yang terhasil daripada perkara tersebut adalah haram. Haram bagi dirinya, keluarga dan anak-anaknya memakan harta tersebut. Jadi dia bawa misal di sini, seorang yang terbabit dengan industri arak. Arak ni tuan-tuan semua, satu benda yang tak boleh ada dan wujud di atas muka bumi ni.
dia memudaratkan kepada orang Islam dan juga memudaratkan kepada orang bukan Islam. Cuba kita tengok hari ni kan, berapa banyak aksiden kita dengar khabar berita masuk dalam internet, masuk dalam berita, orang yang dilanggar mati kerana pemandunya mabuk. Pemandunya mabuk minum arak. Sebab itu arak ni tuan-tuan semua, Nabi SAW melaknat 10 golongan yang terbabit dengan arak. Orang yang memerahnya, orang yang minta diperah, orang yang membeli, orang yang minta dibeli, orang yang membawa arak, dia jadi driver lori bawa arak di belakang, itu pun haram. Orang yang diminta dibawa kepadanya, orang yang mendapatkan hasil daripada arak, semua golongan yang terbabit, sama ada bermula daripada tukang perah sampailah kepada yang hujung sekali, sampailah yang minum, tukang bawa kerja di banquet, di hotel, semua tu tukang bawa tak dalam tulang tu, semuanya tak boleh berlaku. Haram tuan-tuan semua. Ini kena ambil perhatian. Termasuklah anak-anak kita yang bekerja di kedai-kedai yang menjual arak. Contoh ada kedai, apalah saya tak nak sebutlah nama kedai, ada kedai-kedai yang jual arak. Anak kita duduk kat depan tu jadi cashier. Cashier itu tujuannya antara lain untuk jual benda-benda lain. Termasuklah benda yang dia jual ataupun dia tolong punch itu ialah arak. Maka kerja tu tadi adalah termasuk di dalam kerja yang haram. Kalau semata-mata kerja punch arak tadi, dia jual arak tadi kan, ada tek, betul, dia campur benda lain juga, air Pepsi, sirap, air kan, makanan lain. Jadi pendapatan dia sekarang dah jadi syubhah. Kenapa? Kerana bercampur antara yang halal dan juga yang haram. Tapi kalau dia kerja 100% hidup dia, 100% kerja dia adalah berkaitan dengan arak ataupun berkaitan dengan benda yang haram, itu confirm haram. Jadi kita nak bincang malam ni adalah perkara iaitu ataupun harta yang syubhat dan juga harta yang haram. Jadi kena ambil perhatian, khususnya masyarakat kita ni, kadang-kadang kita tak peduli anak-anak ataupun kita bekerja di sektor yang membabitkan arak. Ini tak boleh tuan-tuan semua. 10 golongan dilaknat semuanya sekali. Jadi hasilnya yang kita dapat, rezeki yang kita dapat itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana rezeki yang kita dapat itu bukannya rezeki halal. Jadi kadang-kadang kita persoalkan, kenapalah aku ni tak boleh apa benda, anak-anak ni tak dengar kata, contohnya lah kan. Tapi tidak semestinya anak-anak tak dengar kata tu dia guna duit arak, tak. Cuma kita boleh muhasabah kan, jangan dengar tengok anak orang tak dengar kata, kita bagi kata pula, anak awak ni degil betul lah. Ya, tahulah, tak apa nak dengar lah. Takut awak ni duk suap benda haram kot. Tidak semestinya. Cuma kadang-kadang boleh berlaku macam tu. Kenapa rumah tangga panas? Kenapa hidup tidak diberkati? Kenapa cari duit banyak tapi tak tahu duit ke mana? Tak boleh nak buat apa? Orang lain dengan duit itu beli tanah, dengan duit itu beli rumah, dengan duit itu boleh hantar anak pergi sekolah, dengan duit itu boleh pergi Mekah, pergi buat haji, pergi buat umrah. Tapi kita habis duit. Gajinya sama dengan orang lain. Orang lain 3,000 juga, kita 3,000, tetapi hilang begitu saja duit, tak tahu ke mana. Itu dipanggil tak ada barakah. Kenapa tidak ada barakah? Kerana antara puncanya ialah disebabkan hasil pendapatan yang kita cari tadi adalah pendapatan yang tidak halal. Soalan, bolehkah kita memakan belanja dari hasil orang yang bekerja di kilang arak? Kalau kita tahu yang dia belanja itu adalah hasil daripada kerja dia di kilang arak, tak boleh. Tetapi kalau kita tak tahu, contohnya dia bawa lori kan, kadang-kadang dia bawa arak, kadang-kadang dia bawa sayur, kadang-kadang dia bawa timun kan, durian musim durian kan, kadang-kadang dia bawa tembikai dan sebagainya. Jadi campur-campur, ada hari dia bawa arak, ada hari dia bawa benda yang halal. Jadi pendapatan dia sekarang ni dah bercampur antara yang halal dan haram, dia panggil syubhat. Jadi kita nak pergi makan hasil dia tadi boleh, tak ada masalah, selama mana kita tidak yakini duit yang dia guna tu adalah duit yang hasil betul-betul hasil yang terbabit dengan arak. Kalau dia kata ni
aku bawa arak tadi ni, dapat upah ni. Mana upah dia bawa arak tu, tak boleh makan. Tapi kalau tak jelas, tak tahu hak mana satu, tu boleh. Itu dipanggil syubhat. Okey, ini kena hati-hatilah dalam hidup kita ni tuan-tuan semua. Sebab kenapa dia masukkan di sini juga? Kenapa? Kerana tuan-tuan semua, salah satu daripada perkara penting untuk hati kita ni tuan-tuan semua adalah makanan. Sebab daripada makanan itulah yang menjadikan darah daging dan menjadikan pembentukan badan kita. Jadi kalau darah daging kita ni sumbernya, hasilnya yang menjadikan darah daging kita ni, enjin dalaman kita ni dibuat daripada benda yang haram, sumber yang haram, maka dia tak boleh nak bergerak untuk buat benda yang ketaatan kepada Allah. Kita kunci jam. Kita kunci jam pukul 5 pagi ni, nak bangun qiyamul lail ni. Tek bunyi jam 5 pagi. Tak boleh bangun juga. Celek mata, bam, tombak balik. Lala bangun pagi juga lepas subuh. Esok buat perkara yang sama. Lusa buat perkara yang sama. Tulak buat. Sepanjang kehidupan kita rasalah, mungkin sebulan, 2-3 bulan, duk kunci jam pukul 5 pagi. Tapi tak boleh nak bangun pukul 5 pagi. Bangun pun tak boleh nak semayang. Bangun boleh pergi kencing dalam bilik air, keluar balik, tidur balik. Kenapa tak boleh nak bangun? Itu antara benda yang kita kena soalkan. Jadi mungkin kita kena semak lah. Bukan saya kata pada tuan-tuan semua. Mungkin kita kena semak sumber makanan, rezeki yang masuk di dalam rumah kita. Baik, kata dia lagi, harta yang syubha pula ialah sesuatu yang bercampur padanya halal dan haram, dan tidak mampu untuk diasingkan lagi antara yang halal dan yang haram. Contohnya gaji kita yang selalu kita ambil merupakan salah satu daripada bentuk syubhah, kerana ia merupakan campuran sumber yang halal dan haram, serta tidak dapat dibezakan lagi antara kedua-dua perkara tersebut. Jadi dia kata kebanyakan gaji kita hari ni, kebanyakan lah, bukan semua, kebanyakan adalah sumber syubhat. Okey, kadang-kadang kita bekerja dengan seorang, kalau katalah kita bawa kereta jadi driver dia. Jadi bos kita ni tadi, dia ada bisnes banyak. Dia ada bisnes yang halal dan juga dia ada bisnes yang haram. Dia ada bisnes judi dan juga dia ada bisnes yang tak haram. Contohnya berniaga ikan, berniaga sayur apa semua, dan ada juga perniagaan dia yang haram. Bila hujung bulan, kita pun dah selesai dah kerja, bawa dia driver ke mana-mana, hujung bulan dia ambil duit dia dan dia bayar gaji kita. Gaji yang kita dapat tadi adalah hasil daripada perniagaan bos kita. Kan, bos kita berniaga, halal dan haram bercampur. Jadi dia ambil tu kita tak pasti sama ada dia ambil yang halal ataupun dia ambil yang haram. Kita tak tahu. Jadi gaji kita yang kita dapat tadi adalah dia panggil pendapatan yang syubhat. Jadi itulah majoritinya, kebanyakan gaji kita hari ini begitulah kebanyakannya, walaupun bukan semua tapi kebanyakannya. Sebab itu kita pada hari ini, kalau ulama-ulama katalah bukan benda wajib ni, ini sebagai irsyad ataupun panduan. Bila kita dapat gaji bulanan kita tu, ambillah sebahagian daripada gaji kita tadi, kita sedekahlah, supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkanlah harta kita tadi daripada kotoran-kotoran yang syubhat-syubhat dan sebagainya. Tetapi benda syubhat tadi hukum dia halal, tidak kata haram. Jangan tuan-tuan kata, tak boleh makan ke Ustaz? Tak. Benda syubhat hukumnya halal, tak ada masalah selagi mana kita tidak yakini benda itu adalah benda yang haram. Baik. Semakin warak seseorang pada dirinya sendiri dengan menjauhi perkara syubhah, maka hal itu lebih baik. Seperti dia berkata kepada dirinya, saya tidak akan sesekali makan harta yang haram atau syubhah. Ini orang yang warak lah. Syubhah pun dia tak makan. Saya hanya akan memakan harta hasil daripada harta yang suci. Kondisi ini bagus. Imam Nawawi. Siapa tak kenal Imam Nawawi, tuan-tuan semua? Imam Nawawi ni tuan-tuan semua ulama besar mazhab Imam Syafi'i pertama. Yang kedua terkenal kerana dia tak pernah menikah. Okey? Yang ketiga terkenal kerana dia adalah ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i, yang mana fatwa dia kita pakai.
Dia panggil Syaikhani, dua syekh dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dua. Yang ketiga, Imam Nawawi juga terkenal dengan ketegasan dia, terkenal dengan karamah dia, keistimewaan dia, dan juga Imam Nawawi terkenal dengan wara'. Apa wara' dia? Dia tak makan ataupun tak ambil benda-benda syubhat. Contohnya macam mana? Contohnya Imam Nawawi semasa berada di Dimashq, Imam Nawawi tidak makan buah-buahan yang berada di Dimashq. Dia hanya makan makanan yang dihantar daripada kampungnya Nawa. Kampung dia Nawawi. Itu. Orang dulu kan begitu. Dia letak nama. Contoh Imam Qurtubi. Jadi tuan-tuan letak Qurtubi. Kalau boleh jangan letaklah Qurtubi tu saja. Kalau nak letaklah nama lain, Muhammad Qurtubi ke sekurang-kurangnya. Sebab Qurtubi itu nama tempat. Contohlah dia nama bagi Cordova sekarang, ibu negara Spanyol lah, Cordova. Bahasa Arab panggil Qurtubi. Jadi Imam Nawawi adalah berasal daripada kampung Nawa. Baik. Jadi Imam Nawawi dia hanya makan makanan yang dihantar oleh mak dia dan ayah dia daripada kampung. Kenapa? Karena dia kata di Dimashq ni banyak buah-buahan yang hasil daripada wakaf. Buah-buah wakaf. Dia banyak pokok wakaf di Dimashq. Jadi orang ambil buah wakaf tu tadi, dia pergi jual kat kedai. Stuck. Sangkut-sangkut lah ini. Okey? Baik. Jadi dia bawa, jadi Imam Nawawi tak nak makan. Sebab dia risau benda tadi adalah benda, takut dia beli buah tadi, buah yang orang kata yang dijual tu adalah hasil wakaf. Jadi takut benda itu tidak boleh dimakan, kerana benda wakaf ni bukan boleh dijual. Jadi takut dia tak layak dapat wakaf tu. Wakaf tu untuk orang lain. Jadi Imam Nawawi tak makan lah. Akhirnya dia hanya makan makanan yang dihantar oleh mak ayah dia pada kampung. Ini warak lah. Kita nak tiru ni susah lah tuan-tuan semua. Kan? Makan hanya makanan yang dihantar daripada kampung dia saja. Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi semakin warak kita, insya-Allah semakin orang kata semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukanlah nak kata benda itu wajib. Tapi kalau kita nak dekat dengan Allah Taala, makin kuat jaga makan, makin kuat jaga minum yang masuk pada kita. Kalau rasa syubhat sikit kita tinggalkan. Itu lagi bagus. Jadi ulama-ulama mereka macam itulah. Tetapi bukanlah nak wajibkan kepada orang, cuma atas pendirian diri mereka sendiri. Okey, baik. Jadi kita ni dah di akhir zaman tuan-tuan semua. Kadang-kadang kita masuk kedai ni kita tak tahu, kita tak tanya. Mungkin dah kurang sikit lah warak kita di akhir-akhir ni. Nak banding orang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu memang jaga betul orang dulu. Nak makan mi pun tengok mi yang betul-betul. Kan? Tak ada kata mi yang buat siapa-siapa buat. Baik, seterusnya. Tetapi dia tidak boleh mewajibkan pelajar. Ini dia bawa. Tengok dia tulis ni. Tetapi dia tidak boleh mewajibkan pelajar, murid, isteri atau anaknya dengan perkara yang diwajibkan pada dirinya sendiri. Dia nak warak tadi tak ada masalah. Okey, dia nak warak, okey, no problem. Okey. Macam Imam Nawawi tadi, dia nak warak untuk diri dia tak apa. Tetapi untuk wajibkan kepada orang lain tak boleh. Pasal apa? Pasal bukan benda wajib. Kan? Mungkin dalam keluarga kita mungkin boleh lah. Kan? Pasal kita seorang lelaki, suami, keluarga kita di bawah keluarga kita, kan? Yang di bawah jagaan kita, bolehlah kita nak warak. Kita kata dalam rumah ni tak boleh masuk melainkan BMF saja, Buy Muslim First. Kan? Barang-barang orang Islam saja. Okey, tak apa. Tetapi kita nak letakkan warak itu kepada seluruh hukum, seluruh manusia,
Itu tak boleh. Pasal apa? Pasal dia bukan benda wajib. Kan? Dia hanya benda sunat saja. Seperti yang saya sebut tadi, menjauhi benda syubhat itu tidak wajib. Cuma semakin kuat kita meninggalkan benda syubhat, makin suci hati kita, makin bersih jiwa kita. Tapi dia tidak termasuk di dalam perkara yang wajib. Baik, dia boleh menyekat mereka daripada harta yang haram. Okey, kita boleh larang jangan makan yang haram. Pasal haram betul, tentu dah confirm haram. Namun pada harta yang syubhah, maka memadai mengikut kemampuan mereka. Tapi untuk benda-benda syubhah ni, kita tengoklah siapa. Kalau anak murid kita dan anak murid kita ni rapatkan kita, okey, ni tak boleh ni benda syubhat. Okey. Tapi kalau misal kata anak murid jauh-jauh ke apa, kalau kita nak tegur, mungkin dia tak pun nak faham dan sebagainya kan. Jadi kita ada masalah. Contoh dia masuk kedai makan, kita tahu bahawasanya kedai makan tadi dia guna mi tu ada, orang kata orang duduk bercakap-cakap lah, ada masukkan benda yang tak elok dan sebagainya, tapi tak confirm, cuma orang bercakap-cakap, itu dipanggil benda syubhah lah tu. Jadi kita sebagai orang yang warak, kita tinggalkan kedai tu, kita cari kedai lain. Tapi kita tak boleh nak pergi ambush kedai tu. Tuan-tuan semua makan kedai ni tuan-tuan tahu tak mi tu dia buat kat mana? Kita tak pasti lagi, tak ada bukti dan sebagainya. Mana boleh. Sebab tu kaedah dia benda haram kita boleh cegah. Tapi benda syubhat tadi, itu Allah Ta'ala bagi kelonggaran pada kita, keringanan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi orang yang nak menjaga hati dia, dia kena jagalah benda tu. Jadi sebab tu pelajaran kita ni bukan pelajaran yang berkait dengan halal haram sahaja, tetapi dia berkait lebih pada tu lagi, iaitu berkait kepada macam mana nak kita membersihkan jiwa kita, menghasilkan satu hati yang jernih, yang bersih. Itu maksud dia. Baik. Dia cerita, Syekh Muhammad Syahir Ramadan Al-Buti, dia cerita ayah dia. Okey, ayah dia ni Maula Ramadan Al-Buti, ulama juga di Syria, orang Kurdi, Kurdistan. Dahulu ayah saya bersungguh-sungguh menjauhi memakan harta yang syubhat semampunya. Dia cerita ayah dia dulu. Tetapi beliau tidak pernah mewajibkan kami dengan perkara yang diwajibkan olehnya pada dirinya sendiri. Ini ialah ciri ulama Rabbani. Macam tu. Ulama tuan-tuan semua, benda yang tak haram dia tak marah, dia tak cegah. Kan? Benda halal. Jadi pasal manusia ni macam-macam peringkat. Ada peringkat yang iman dia lemah, tapi sekurang-kurangnya dia menjauhi benda yang haram, okey tu. Ada peringkat iman dia tinggi lagi, dia bukan sekadar menjauhi benda yang haram, tapi benda syubhat pun dia tinggalkan. Jadi ulama tuan-tuan semua, dia tidak boleh pergi terkam orang yang buat benda syubhat. Pasal benda syubhat tadi bukan benda haram. Jadi dia nak buat tak apa, kita tidak ada larangan. Tapi untuk kita mewajibkan diri kita sendiri, itu bab lain. Itu bab lain. Okey? Sama juga dengan amalan sekalipun, kita wajibkan diri kita untuk baca Quran 1 juzuk satu hari. Itu hal kita, pasal benda sunat. Tapi kita tak boleh nak marahkan orang tak baca Quran 1 juzuk apa semua, sebab itu benda sunat. Kan tuan-tuan semua. Jadi agama ni tuan-tuan semua macam tu. Jadi dia kata ayah dia dulu, walaupun dia bersungguh-sungguh, ayah dia dulu tak makan benda-benda syubhat ni, jaga makan, tapi untuk kami semua dia tak larang. Sebab apa? Sebab benda itu benda bukan yang haram. Sebab untuk larang tu pastikan benda itu benda yang haram. Contohnya juga ialah seorang yang bangun malam lebih kurang 3 jam sebelum subuh. Ni orang qiyamul lail, bangkit dari pembaringan dan menghadap Tuhannya, maka perkara tersebut amat baik untuk orang tersebut. Walau bagaimanapun dia tidak perlu mewajibkan keluarganya untuk turut bangun. Dia boleh nak ajak keluarga dia bangun, tapi tidak boleh dia marah kalau keluarga dia tak bangun. Kan? Sebab ini benda sunat. Kan? Jadi untuk jadikan satu disiplin atas dasar pendidikan boleh. Tapi untuk marah seolah-olah benda itu haram, itu tak boleh. Jadi saya ingat Allah yarham Ustaz Ismail Kamus cerita dulu masa dia belajar di Sekolah Harap Syamuddin Kelang. Masa itu yang menjadi pengetuanya, mudirnya ialah Syekh Arif Mahmud Al-Bukhari.
Syekh Mahmud Arif Al-Bukhari. Syekh Bukhari orang panggil. Orang Arab dia, dia orang Bukhara lah. Tapi dia menjadi alim berada di Mekah sebelum dia datang ke Selangor. Diminta oleh Sultan Selangor pada waktu itu, Sultan Rishamuddin rasanya, tak silap saya, menjadi mahad pengetua di sekolah Arab tu. Jadi Syekh apa benda dia kata, Syekh Bukhari ni malam-malam dia kejutkan anak dia semua. Anak dia hak tak sekolah pagi kot, gitulah tak silap, saya tak ingat sangat cerita tu. Dikejutkan untuk qiyamul lail bersama dengan Syekh Bukhari. Jadi ustaz masa tu intai je lah, anak duk intai je lah, jauh-jauh duk dia. Saya tak pastilah di mana tempat dia nampak tu, tak ada cerita pula. Tapi adalah beberapa pengalaman yang ustaz cerita tu, pengalaman dia dengan Allah yarham dengan Syekh Bukhari ni. Antaranya ustaz kata Syekh Bukhari ni selalu panggil dia suhu, main datang urut aku kata dia. Dia cakap bunyi pelak Arab sikit lah pasal dia orang Arab. Ismail datang picit aku, kata dia. Jadi ustaz pun picit kan. Itu pengalaman. Jadi sebab itu tuan-tuan semua, ustaz rajin sebutlah, Allah yarham ni sebut, Ana ni mengaji tak banyak mana, mengaji di UKM je, tak pergi keluar Arab, tak pergi negara Arab. Tapi mungkin berkat guru-guru lah kot. Gitulah. Khidmat pada guru, khidmat pada Syekh Bukhari, khidmat pada Allah yarham Ustaz Arundin, gitulah. Baik. Jadi kita tak boleh wajibkan sama. Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW biasa bangun malam, sementara Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berada di antara baginda dengan kiblat. Nabi bangun qiyamul lail malam, Aisyah tak qiyam. Jadi Nabi tak ada kata, Aisyah, kau ni isteri macam mana, contohnya kan. Jadi maknanya Aisyah tak qiyamul lail. Aisyah buat apa? Aisyah tidur baring depan. Baring melentang kat depan. Itulah ada hukum tu. Hukum mana kalau kita semayang ada orang baring depan, boleh ke tak boleh? Tak ada masalah. Jadi bila Nabi SAW nak sujud, Nabi pegang kan, takut terkena Aisyah tu. Itu timbul persoalan batal wuduk ke tak wuduk, sentuh perempuan, isteri, sentuh isteri. Imam mazhab Syafi'i kata berkemungkinan yang Nabi sentuh itu atas kain. Jadi mazhab lain kata tak, sentuh tu kulit lah. Itulah keluar khilaf tu, sentuh isteri batal ke tak batal tu. Jadi Aisyah tidur melintang kat depan. Jadi gitu kita tuan-tuan, kalau kita buat benda sunat ni, kita tak boleh paksa. Kan? Sebab apa? Sebab dia benda sunat. Jadi agama ni dia ada peringkat-peringkat dia. Jadi ulama Rabbani, ulama yang faham dalam pendidikan, cara mendidik manusia, mereka faham peringkat manusia ni tak sama. Kan? Anak murid kita pun kita tak sama. Ada yang jenis cakap lepas pom kan. Tak apalah, kita biarlah dulu kan. Ada yang jenis hoki, ada yang jenis kaki ibadat, ada yang jenis kaki wirid, macam-macam. Saya pun sama. Yang duk mengaji dengan saya tu macam-macam. Kita tengok ada jenis suka mengaji kitab. Ada ni tak boleh payah dia pening dah, merah mata terus. Ada yang jenis suka berzikir, ada yang jenis macam-macam lah kan. Macam-macam. Gitu tuan-tuan semua. Manusia tu begitu. Kita sedia maklum bahawa Nabi Muhammad okey baik. Namun apabila masuk waktu subuh, tengok bila dah masuk waktu subuh tu kan wajib. Baginda SAW akan mengejutkan Sayyidatina Aisyah. Ini merupakan cara yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Orang yang berilmu lagi mursyid sewajarnya memaksa diri dengan hukum-hukum yang sempurna azimah. Orang yang berilmu dia kena paksa diri dia buat benda berat-berat untuk diri dia saja. Sikap begitu lebih baik buat mereka. Namun apabila dia mahu mentarbiah orang lain, mendidik orang lain, maka hendaklah dia mendidik mereka berperingkat-peringkat, sedikit demi sedikit. Walau bagaimanapun situasi ini tidak terpakai dalam hukum yang berasal daripada pendapat yang dhaif atau pandangan yang tidak mempunyai sandaran yang kukuh. Kesimpulannya, kita dalam sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang guru dan sebagainya, kita akan menghadapi dengan ramai anak murid, kita akan menghadapi orang yang macam-macam dalam kehidupan kita.
Kan? Jadi tuan-tuan pun sama. Jadi kalau kita kaki sembahyang, jangan kita memandang remeh pada orang yang tak sembahyang malam. Kan? Kita sembahyang malam, bagus. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi sembahyang malam nikmat kepada kita. Dan kalau kita nak ajak orang sembahyang malam, didiklah secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan mereka boleh mengikut kita sembahyang malam. Tetapi bukanlah ia suatu paksaan dan bukanlah ia suatu kewajipan. Kenapa? Kerana dalam agama ni ada peringkat-peringkat. Ada wajib, mesti buat. Ada haram, mesti tinggal. Ada sunat. Sunat ni kalau buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala. Ada yang makruh. Makruh sama. Kalau tinggal dapat pahala, kan, buat tak dapat pahala. Ini peringkat-peringkat dalam agama. Jadi sebab itu kita menghadapi manusia, kita kena tengok neraca ini. Kalau selagi dia tak buat benda yang haram, biarkanlah dulu. Biarkan dulu. InsyaAllah kita tarik perlahan. Itu cara dia. Jadi kesimpulannya daripada pelajaran yang ke-21 ini, pertamanya ialah segala harta yang masuk dalam rumah kita, nak masuk dalam perut kita dan sebagainya, nak masuk dalam milik kita, pastikan benda itu adalah benda yang halal. Dan kalau boleh, elakkan daripada benda-benda syubhat. Kalau terpaksa juga, cubalah kita bersihkan harta kita itu dengan banyak bersedekah dan sebagainya. Yang kedua, pendidikan dalam bertarbiyah orang-orang ni, masyarakat dan sebagainya, kita berperingkat-peringkat. Jangan kita cegah ataupun kita marah terhadap benda yang tidak haram, dan juga kita paksa berat-berat terhadap benda yang tidak wajib. Tapi bila berhadapan dengan benda yang wajib, itulah tempat yang perlu kita bagikan penekanan. Itulah cara dia. Baik, pelajaran yang ke-22, insyaAllah besok, sambungan besok, perbezaan antara sifat merendah diri dengan pura-pura tawaduk. Macam mana pura-pura tawaduk? Ada juga pura-pura tawaduk. Ini bahaya tuan-tuan semua. Seperti yang saya pernah sebutkan sebelum daripada ini, tasawuf ataupun penyucian jiwa ini, kita ini duduk atas kepala kita benda paling penting sekali, ataupun bumbung yang sentiasa duduk atas kepala kita ialah kejujuran. Itu paling penting sekali. Jujur kita dengan diri kita, jujur kita dengan Allah SWT. Tak payah kita tipu siapa-siapa, nak buat warak, nak buat tawaduk dan sebagainya. Itu bukan kerja kita. Itu kita akan menyesal di akhirat nanti. Yang paling penting sekali adalah kejujuran. Baik, insyaAllah tuan-tuan semua, kita lihat kalau ada soalan. Baik, kenalan saya yang bekerja di kilang Arak, Syahlan buat kenduri doa selamat. Padahal dia tahu yang kami dah nasihatkan dia nak kerjakan umrah dan haji. Bagaimana Ustaz? Kalau kita tahu hasil dia tidak ada hasil melainkan kerja di kilang Arak saja, mana duit dia tu hanya tu je, maka pada waktu itu kita tak boleh pergi. Sebab kita tahu itu confirm dah duit yang haram. Tapi katalah suami dia kerja lain, isteri, maknanya suami kerja lain, isteri kerja Arak, ataupun sebaliknya, suami kerja Arak, isteri kerja lain. Jadi berkemungkinan kenduri itu bercampur antara yang halal dan yang haram. Percampuran ada, berkemungkinan ada. Maka pada waktu itu dia termasuk benda syubhat, dan kalau kita pergi makan pun tidak termasuk di dalam perkara dosa, sebab syubhat lagi, tak jelas keharamannya tadi. Tapi itulah tadi, bila syubhat, kalau boleh kita elakkanlah. Kan, buatlah alasan macam-macam mana pun. Okey, itu Allah, semoga Allah Ta'ala jauhi kita daripada musibah ini. Assalamualaikum Ustaz Zaki dari Masjid Lama Batu Enam Gombak. Betul, lama tak pergi Masjid Batu Enam, PKP. Okey, bagaimana cara nak elakkan dari memakan makanan yang dihidangkan kepada kita, tetapi kita was-was sama ada makanan itu halal atau syubhat, kerana takut orang yang menghidangkan makanan itu berkecil hati dan sebagainya. Inilah tuan-tuan semua. Sebab tu benda ini tuan-tuan semua, benda ini nak mengamalkan benda ini, pertama perlukan pemahaman, yang kedua memerlukan hati yang kental. Hati yang kental. Jadi itulah maksud hati yang kental ni macam mana? Maksudnya hati dia tu memang kental lah, orang kata.
Kalau diajak, kalau rasa was-was, mungkin dia akan bagi alasan, saya kenyang, saya tak boleh makan. Maknanya disiplin dia kuat lah. Sebagaimana Imam Nawawi boleh tadi, orang kata boleh tegas dalam pendirian dia tadi. Jadi tak ada masalah, kita boleh cakap saya kenyang, kita boleh cakap saya tak boleh nak makan waktu sekarang, sakit perut ke apa dan sebagainya. Macam-macam lah kita boleh buat, kan? Tapi itulah saya sebut tadi, sebenarnya susah, saya sendiri pun susah, kan? Kalau ada orang ajak makan, kita terfikir juga nak cakap, awak ni kerja apa ni, kan? Nak cakap macam tu kan kecil hati kan. Jadi sebab itu tuan-tuan semua, Islam ni dia ada peringkat dia tadi. Kalau kita boleh elakkan yang syubhat tu, elaklah. Tetapi kalau benda itu haram, kita tak boleh kata kecil hati ke apa semua, tak boleh. Sebab kita kena jaga diri kita dulu. Kalau benda tu confirm haram lah, kita kena tolak betul-betul. Sama ada tolak secara jelas, ataupun tolak secara baik, ataupun tolak secara berlapik, terpulang lah. Kalau benda tu dah haram. Cuma syubhat ni ada ruang-ruang dia lagi lah. Okey. Jadi kalau berhadapan dengan yang haram, tentu mesti kena tegas. Jangan kita takut pada manusia, ataupun kita rasa bimbang dia kecil hati dan sebagainya. Itu kalau haram. Okey, seterusnya. Soalan jawab salam, Waalaikumsalam, boleh ke Ustaz? Mustu tak ada, patutnya Waalaikumsalam. Tapi selalu dengar orang jawab Waalaikumsalam. Jawab salam ni Waalaikumsalam, itu jawab yang tepat. Kalau dia nak berhenti Waalaikumsalam, macam tu. Jadi tak cukup lah, tak cukup dari segi sebutannya. Jadi sebutan yang betul salamnya Waalaikumsalam. Kaf mim, kaf bari depan ku, mim bari depan mu, kumu sambung dengan sin, kumussalam, Waalaikumsalam. Tapi kadang-kadang mungkin orang tu jawab cepat, jadi tak bunyi, tapi sebenarnya dia dah sebut tapi tak jelas. Sebab tempo bacaan tu pun sama, tempo bacaan tu dia mempengaruhi juga. Waalaikumsalam, tak bunyi, tapi dia sebut kan, tak berbunyi, tak jelas. Sebab kita jarang jawab Waalaikumsalam. Itu kita biasa jawab macam cakapan kita hari-harian kan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, jawapannya Waalaikumsalam, mussalam. Jika sunat ba'diyah selepas isyak terpisah lama daripada fardu isyak, ada sebab yang terdapat dielakkan. Jadi untuk masalah ba'diyah, qabliyah ni, kita tengok waktu dia. Dia tak kisah pisah tak pisah. Yang penting adalah waktu dia. Jadi apa waktu ba'diyah? Tak kisahlah ba'diyah isyak, ba'diyah maghrib, ba'diyah zuhur. Waktu ba'diyah apa? Waktu ba'diyah ialah daripada kita semayang fardu tu tadi, selepas kita semayang fardu, sampai bila habis waktu ba'diyah, sampai masuk waktu seterusnya. Kalau ba'diyah zuhur, bila habisnya? Bila masuk asar. Selagi mana dalam masih waktu zuhur, boleh semayang. Selagi mana dalam waktu zuhur, boleh semayang ba'diyah zuhur. Kalau isyak, selagi mana dalam waktu isyak, belum habis lagi ba'diyah isyak, pukul 5 pagi sekarang boleh semayang ba'diyah isyak. Tak kisah pisah lama ke tak pisah lama pun tak ada masalah. Kan? Sebab tu ba'diyah isyak ni, ba'diyah ni kita sunat semayang di rumah. Semayang sunat ni kita sunat semayang di rumah. Kalau kita semayang di masjid, kita balik semayang di rumah, mungkin rumah kita jauh, selang lama, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey? Dia tidak menentukan selang lama tak selang lama, yang penting waktunya masih ada. Jadi waktu ba'diyah ialah bermulanya selepas kita semayang fardu, tamatnya ialah bila habis waktu semayang tu. Kalau ba'diyah zuhur, bila habis zuhur. Kalau ba'diyah maghrib, bila habis maghrib. Kalau ba'diyah isyak, bila habis waktu isyak, iaitu masuk subuh pagi besok.
Okey, baik. Adakah tipu sunat dalam Islam? Ada? Tipu sunat ada. Nabi SAW sebut tidak dikira menipu melainkan tidak dikira menipu pada 3 keadaan. 3 keadaan. Keadaan yang pertama iaitu menipu untuk memperbaikkan di antara dua manusia yang sedang bergaduh. Okey, si fulan A dengan B sedang bergaduh. Kita tipu dua-dua ni untuk dia berbaik. Katakanlah kita buat macam ni. Kita kata, Mat, kawan kau yang kau benci lama tu salam kat kau. Dia kata rindu betul lah, lama tak makan char kway teow dengan kau. Ya kau? Aku pun rindu juga kat dia. Padahal member tu tak salam pun. Cuma member ni tadi nak suruh berbaik sebab memperdamaikan di antara dua manusia. Tipu macam tu hukumnya harus dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, tipu yang dibenarkan ialah tipu untuk peperangan. Al-harbu khid'atun. Nabi SAW sebut dalam peperangan itu adalah tipu daya. Kan? Bagaimana perang Khandaq? Cuba tengok cerita perang Khandaq. Nabi SAW mengutuskan seorang lelaki yang baru masuk Islam, tapi orang kafir belum tahu lagi dia masuk Islam. Jadi pergi ke kem tentera Ahzab ni, tentera perikatan ni, yang duduk seberang parit ni, diadu dombakan di antara mereka. Akhirnya pecah Ahzab ni, tak jadi perang dan mereka balik. Jadi ditipu lah. Kata kawan ni, Bani ni kata macam ni kat dia, yang ni kata macam ni kat dia. Jadi akhirnya dah jadi pertelingkahan di antara pakatan mereka. Jadi itu dipanggil dalam perang Ahzab ataupun perang Khandaq, perang Parik. Boleh tengok dalam perang Parik. Baik, seterusnya, kerja di institusi perbankan bercampur konvensional dan Islami, adakah dikira haram? Susah agak nak jawab ni. Kalau benda itu memang terlibat dengan riba, 100% riba, haram lah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili kata haram, tetapi sementara ada kerja lain, kerjalah dulu dalam keadaan darurat. Kan? Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Tapi kena cari kerja lain. Kalau benda itu berbabit dengan riba. Riba itu kan haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey. Tetapi kalau bercampur konvensional dan Islamik, maknanya pendapatan kita tadi adalah pendapatan yang bercampur, iaitu syubhat. Termasuk di dalam syubhat. Bagaimana nak mengekalkan kejujuran sehingga kadang-kala menyinggung perasaan orang lain kerana sikap jujur kita? Kita pegang macam ni je kaedah dalam agama ni. Ghayatun ridan nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutrak. Itu kaedah. Redha manusia adalah satu matlamat yang kita tak boleh nak capai. Okey, redha manusia ni kita tak boleh nak capai matlamat tu. Kita nak suruh manusia semua suka kat kita, kita tak boleh capai. Waridallah ghayatun la tutrak. Keredaan Allah Ta'ala adalah satu matlamat yang kita tak boleh nak tinggalkan. Maksudnya kita kena cari keredaan Allah Ta'ala. Keredaan manusia biarlah. Jadi kalau orang tersinggung ke apa, yang penting kita dengan Allah Ta'ala betul, insya-Allah. Sebab kita tidak akan bermasalah di akhirat, walaupun kita bermasalah di dunia. Tapi kalau kita tak bermasalah di dunia, tetapi kita buat masalah dengan Allah Ta'ala, kita akan bermasalah di akhirat. Jadi kita pegang macam tu je lah, tak apalah. Sekarang ni nak pilih antara dua, redha Allah, redha manusia. Aku pilih redha Allah Ta'ala, biarlah manusia tersinggung. Kan? Sebab itu kita tengok dalam kehidupan ulama'-ulama', banyak manusia tersinggung. Kenapa? Kerana ketegasan mereka. Imam Nawawi, saya cerita pada kuliah lepas, dia pernah dihalau keluar daripada negara dia. Kenapa? Kerana raja tersinggung dengan dia. Kerana ketegasan dia. Jadi tak ada masalah bab itu. Sebab Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi yang meninggal tahun 2008, dia kata apa benda? Idza lam tajid laka hasidan fa'lam annaka rajulun fashilun. Kalau kamu tidak ada seorang pun manusia yang dengki kamu, tak suka kat kamu, fa'lam, ketahuilah, annaka rajulun fashilun, kamu adalah seorang lelaki yang gagal. Kan, tak ada orang tak suka kat kita ni, kita adalah orang yang gagal.
Ketika pengajian dari seorang security bertanya, apakah gajinya halal? Dia security di kilang ni, ustaz ni kata haram. Akhirnya ustaz tu balik sendiri, yang mana sebelum itu dijemput. Allah, cobaan. Nombor tiga, Abang Fahmi nombor tiga sekali lagi. 1, 2, 3 disebut dalam hadis. Yang ketiga iaitu fi islahi bainaz zaujain, iaitu untuk mendamaikan di antara dua isteri. Orang yang kahwin dua dibenarkan tuan-tuan semua. Jadi orang muslimat ni tak apa suka dengan ni. Kan kadang-kadang biasalah antara madu ni kan, dia tak berapa ngam mana. Jadi isteri tua tanya, siapa yang paling awak sayang? Kita cakap kat dia, awak lah paling sayang. Itu maksudnya supaya tidak bergaduh di antara itu. Itu dibenarkan dalam syarak. Sebab lumrah manusia yang bermadu ni, bukan kata kita saja, orang dulu pun sama. Antara madu tu, cuma orang Melayu yang panggil madu, orang Arab panggil darratain, dua yang memudaratkan. Maksudnya darratain maksudnya dua benda yang memudaratkan. Maksudnya benda antara madu tu biasanya bergaduh. Tapi orang Melayu untuk ambil tafaul sebagai doa, kan, disebut selalu mudah-mudahan berbaik antara dua, disebut madu. Madu tu kan manis, mudah-mudahan baik di antara kedua. Jadi itu yang ketiga, iaitu bagi orang yang berkahwin. Okey, insya-Allah orang yang berkahwin lebih pada satu lah, mendamaikan di antara dua isteri. Baik, saya ingat setakat ini dahulu, insya-Allah ada terlebih dah pukul 10 lebih. Sambung malam besok insya-Allah tuan-tuan semua. Mudah-mudahan sedikit pengajian pada malam ini memberi manfaat kepada tuan-tuan semua. Sekian, aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna ma yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.